Hai, Assalamualaikum, apa khabar, salam sejahtera, semua sihat? Kita bersua kembali dalam kelas kita Misi 60 Hari Menjelang SPM 2020 bersama dengan saya Dr. Gaz, dan hari ini seperti biasa kita akan kupas pelbagai isu dan kita bawa kepada anda strategi, tips dan juga perkara yang cukup boleh membantu anda dalam menyiapkan diri ke arah menduduki peperiksaan SPM 2020. Dalam keadaan situasi pandemik COVID-19, jangan risau, walaupun kita belajar secara online sekalipun, kita belajar mungkin tidak dapat berdepan dengan guru-guru, tetapi kelas kita membawakan anda, menyajikan kepada anda pakar-pakar yang sesuai untuk memberikan sedikit bantuan dan tips bagi memastikan kita terus berjaya dalam menghadapi SPM 2020. Dan hari ini yang hebatnya, kita ada 3 segmen seperti biasa. Segmen pertama kita akan bersama dengan guru pakar kita yang kita bawa khusus untuk hari ini dalam bidang matematik. Kita akan sentuh tentang kertas 1. Mungkin ada di luar sana pelajar-pelajar yang rasakan bahawa matematik bukan subjek saya. Jangan kita belajar kerana ini peluang kita untuk skor bagi memastikan kunci kejayaan di tangan kita. Dan guru pakar yang bakal kita bawa ini, selain daripada pengalamannya lebih 30 tahun dalam bidang matematik, beliau juga membawa beberapa tips istimewa yang kita akan cuba paparkan dan kita akan kongsikan, dan akan dibantu oleh seorang lagi guru pakar yang kita bawa khusus daripada Negeri Sembilan. Siapa? Tunggu sebentar lagi. Dan segmen kedua kita akan bersama dengan pakar motivasi, kaunselor kita yang hebat. Kali ini kita bawa seorang, kita bawa 2 untuk berikan sedikit tips yang lebih hebat berkaitan dengan bagaimana kita membawa diri kita dalam arus ke apa yang berlaku sekarang ini, digital, dan juga berkaitan dengan gadget yang kita guna pakai. Ini semua perkara yang mungkin boleh membantu kita untuk memantapkan lagi kehidupan seharian, dan jangan lupa gadget mungkin boleh membantu dalam meningkatkan kita untuk bersiap dalam menyediakan diri ke arah SPM 2020. Dan untuk segmen ketiga, siapa yang kita bawa hari ini? Seorang penyanyi yang hebat yang pastinya akan membuatkan anda terhibur. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan saya Dr. Gaz dalam misi 60 hari menjelang SPM ini, dan kelas kita juga akan menyajikan perkara yang hebat dan ada kejutan istimewa untuk anda. Jadi untuk segmen yang pertama, apa kata? Kau dah bersedia? Dah ada nota? Atau boleh rakamkan saja program kita ini untuk kita jadikan sebagai ulang kaji di masa akan datang. Kita persilakan guru pakar kita, Cikgu Gan. Dipersilakan Cikgu Gan ke studio. Ya, hello Cikgu. Hello, apa khabar Cikgu Gan? Ya, baik. Sihat? Hello anak-anak murid. Apa khabar? Baik, semuanya baik luar sana. Ini semua terkejut. Kalau awesome. Wow, You are awesome. Ini pagi-pagi dah dapat ini ya. Kalau inilah caranya seorang guru menampilkan diri, saya pun teruja nak belajar. Lagi-lagi subjek matematik. Ini kebiasaan Cikgu Gan tampil ya. Tak apa, Dr. Gad. Lepas ni kita belajar bersama-sama. Ya, hari ini Cikgu Gan, kita akan bercakap tentang matematik kertas 1. Ya, betul. Bila bercakap pasal matematik kertas 1, Cikgu Gan dah lama dalam bidang ini. Ya. Dah 30 tahun. Ya. Melihat pelbagai ragam anak-anak murid. Betul. Berdepan dengan matematik. Ya. Ada yang macam ni, pelbagai ragam akan keluar dalam kelas matematik itu sendiri. Betul. Tapi hari sekarang zaman online, kita belajar secara talian, tidak dapat berdepan. Jadi ini juga antara cabaran Cikgu Gan hadapi. Betul. Kertas 1. Betul. Boleh berikan gambaran kepada di luar sana, kita panaskan sedikit kepada pelajar-pelajar kita. Mungkin ada bapa yang bersama kita pada hari ini, boleh jelaskan apa kandungan kertas 1 sebenarnya? Kertas anak-anak murid, apabila anda menjawab soalan kertas 1, rasa-rasanya susah atau tidak? Semestinya anak murid kata senang, tetapi susah nak skor A. Betul atau tidak? Kenapa anak murid rasa susah nak skor A? Di sini cikgu ada tips nak diberitahu. Nak tahu tak anak-anak murid? Doktor nak tahu tak? Dia saya nak tahulah, saya teruja di sini. Bila sebut tips, bila cara cikgu cakap sambil senyum macam tu, siapa yang tak teruja nak belajar matematik? Okay. Jangan-jangan hari ini akan tips yang bakal dikongsikan ni boleh membantu. Saya pasti boleh membantu pelajar di luar sana skor A. Kita nak A ya? Seterusnya menaikkan result matematik keseluruhan. Alright? Okey, dalam keseluruhan bila melihat kertas matematik itu, semuanya objektif ya untuk kertas 1. Ya, kertas 1. Kita ada 40 soalan 40 soalan, objektif. 40 markah. Yes. Dan dalam pastinya 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit betul. untuk kertas 1 dengan 40 soalan. Banyak tu masanya. Biasanya dalam kertas 1 40 soalan ini, satu soalan berapa minit biasa kita perlukan? Dalam lebih kurang 1.8 minit. 1.8 minit. Setiap saat itu bagai belian waktu masa anak murid duduk dekat Dewan Peperiksaan. Okey, Yes. dengan kata lain Cikgu Gan, satu soalan 1 minit 80 berapa? 1 minit 1.8 1.5 1.8 minit untuk satu soalan. Sekejap juga kan Mungkin ada kalangan pelajar yang boleh hanya menggunakan 30 second untuk selesaikan soalan. Tapi kita jangan
fikirkan semuanya pelajar sebegitu. Ada juga yang mungkin mencari-cari formula. Betul. Agak terganggu dalam menjawab soalan. Betul. Jadi pastinya ada tekniknya. Betul. Okey. Kita pergi pada soalan keseluruhan. Berapa topik sebenarnya yang di-cover untuk kertas satu? Anak-anak murid sebenarnya untuk anak-anak murid memahirkan diri dalam tajuk tingkatan 4, sukatan tingkatan 4 ataupun topik ataupun tajuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5 memang tak cukup untuk anak murid skor A. Okey, sekejap. Dengan kata lain, kertas satu ni, Cikgu Gan, dia bukan fokus kepada SPM tingkatan 5 sahaja. Betul, bukan Topiknya tingkatan akan mencakupi keseluruhan. Betul. Daripada tingkatan 3. Dari tingkatan 1. Tingkatan 1. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Anda perlu master. Yes. Kerana dia merupakan asas untuk untuk soalan anak murid jawab nanti. Okey. Andai kata kalau anak murid dah mahir dalam tajuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5, sememangnya anak murid akan rasa susah nak skor A. Jadi kalau kita lihat kepada analisis pembahagian soalan, ini Betul. mungkin ramai parents sana pun terfikir-fikir. Dalam 1 sampai tingkatan 5 ni, mungkin ada kalangan pelajar yang form 4, form 1, form 3, form 2, form 3 tu agak lemah. Bila masuk form 4 dia, wow, cemerlang dalam matematik. Betul. Dan akan ketinggalan topik sebelum ini. Dari segi analisis pembahagian bentuk-bentuk soalan tu bagaimana agaknya? Kalau anak murid dia dah mahir dalam tajuk tingkatan 4 dengan tingkatan 5, tetapi dia tak mahir dalam asas. Okay, contohnya nombor peratusan, contohnya dalam unggapan algebra yang utamanya. Okay, maka anak murid akan hadapi masalah untuk menjawab. Tapi kalau anak murid apabila mengikuti tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja dan pada masa yang sama mereka belajar untuk asas, then it shouldn't be a problem. Okey. Ini apa yang kita bincang ni secara huraian. Kan? Yes. Ada buah tangan saya fahamkan bahawa hari ini untuk kita kongsikan dengan Betul. dengan anak-anak murid kita, dia pelajar kita di luar sana. Mungkin kita boleh pancarkan di skrin kita tentang analisis yang Cikgu Gan telah bawakan, bentuk-bentuk soalan dan juga topik-topik yang mungkin boleh kita jadikan sebagai tips untuk kita bersedia dalam menghadapi peperiksaan. Kita pancarkan di skrin kita di sini ya. Jika kita boleh melihat di skrin telah dipancarkan sukatan pelajaran matematik. Ini bukan yang dikeluarkan oleh mana-mana badan ya. Ini ada satu analisis Cikgu Gan untuk anda di luar sana. Ada bidangnya nombor, bentuk dan ruang perkaitan. Ini adalah bidang yang umum. Sebenarnya sukatan pelajaran matematik ini adalah dari bahagian pembangunan kurikulum. KPM. Yang meliputi 3 bidang. Yang utama iaitu nombor, bentuk dan ruang dan perkaitan. Contoh bagi tajuk bagi nombor ada 9 tajuk. Contoh bagi tajuk nombor perpuluhan, nombor pecahan, peratusan yang anak murid baca lah, yang buat yang belajar. Tapi dalam skop yang ujian ada 33. Ini bukan benda yang pasti 33 soalan keluar atau betul. Ini ramalan analisis yang cikgu lakukan. Jadi jangan pegang pada figure ini. Ini contoh yang kita ada. Tapi dengan tajuk 9, ini bilangan skop yang kita ada. Dan soalan dia akan diambil di skop sini. Di skop di sini. So ada 160 pilihan yang cikgu boleh bentukkan soalan. Yes, untuk ditanya. Tadi kalau sebut nombor kita ada perpuluhan. Yes, contoh, betul. Peratusan yang perlu kita tahu. Jadi disebut perpuluhan, peratusan, mean sebagai contoh. Jadi itu semua kita dah boleh fikirkan formulanya bagaimana. Betul, formula berkait rapat dengan formula. Dan kita akan masuk pada formula sebentar saja lagi kerana bila bercakap peratusan, Cikgu Gan akan tunjukkan teknik untuk pengiraan peratusan. Bagaimana mencari contoh formula soalan dan mean dengan contoh yang sesuai. Tapi kita lihat pada bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Contoh tajuk ini Cikgu Gan, bentuk dan ruang. Ramai pelajar yang gagal memvisual. Betul, itulah masalah. Yes. Dalam kebat sekalipun, visual terpenting dalam matematik. Betul. Mencari sudut sebagai contoh. Yes, mencari sudut, mencari luas, perimeter, diameter dan sebagainya. Tak boleh nampak silinder itu bagaimana contoh. Betul. Maka lakaran perlu. Maka di situlah akan ada kegagalan mereka untuk dapatkan. Betul. Itu Cikgu Gan boleh sentuh sebentar lagi ya. Betul. Jadi ini perkara yang kita kena faham. Kalau kita rasa bahawa kita lemah dalam bidang ini, tips ada pada hari ini untuk kita kongsikan. Jangan ke mana-mana ya. Dan bilangan soalan 16, kita ada skop 58. Tajuk 16, skop dia ada 58. Ada 58 yang soalan boleh dibentuk di bawah bidang bentuk dan ruang. Dan perkaitan.
Perkaitannya ada kaitan dengan unggapan algebra, persamaan, okey, kuadratik. Lepas tu ada ketaksamaan. Banyak lagi yang ada 17 yang tajuk. berkaitan dengan perkataan. Yes. Tapi ini kalau kita cakap pasal bidang ini, saya rasakan bahawa pelajar kita dah expert. Mereka Betul, dah tahu. betul. Jadi tidak ada masalah apa Yes. kan. Cuma kita nak tengokkan contoh-contoh yang kita boleh kaitkan antara perkaitan, maksud perkaitan ini dengan topik dan bagaimana teknik cara kita menjawab. Betul. Okey? Dan anak murid rasa susah nak jawab atas soalan yang dibentuk tidak semestinya terdiri di bahagian ini sahaja. Dia akan merentas. Dia saling berkait. Itu yang menjadi masalah kepada anak murid untuk anak murid skor. Maksudnya bentuk dan ruang ini mungkin ada dimasukkan juga elemen perkaitan. Betul. Jadi kita tak boleh jadi rigidkan pada nombor-nombor Tak saja boleh. formulanya. Sebab itu anak murid rasa susah nak skor A. Tapi kalau susah sekalipun, kita kena ingat ini merupakan zaman di mana kita menggunakan kebat HOTS dalam matematik. Betul. Bukan lagi direct to the point sekali. Betul. Soalan-soalan Dia ada itu. kaitan dengan masalah hidupan harian. Di sekolah adakah ini didedahkan kepada pelajar? Dah memang. Tentang Sekian is all on. Semuanya dalam perjalanan. Dari segi bentuk soalan yang dikeluarkan untuk kertas satu, Ya. bentuk soalan, ayat soalan itu, ada elemen kebat. Berarti Ada. pelajar perlu mencari Betul. kata kunci dalam Betul. soalan. Betul. Cikgu kan mungkin ada terfikir bentuk soalan ni ada kebat di situ, contoh. Dia akan bagikan contohnya Contoh, yang boleh contoh. terfikir sekarang lah. Dia mungkin kata Ahmad nak menanam, Ahmad ada satu kebun. Kebun, okey. Kebun dia bentuk segitiga. Okey. Tapi seharusnya kalau kita sebagai manusia, tak semestinya kebun kita dalam bentuk segitiga. Okey. So di sinilah kerana matematik dia terkongkong oleh formula. Formulanya. Maka dia bagi bentuk segitiga. Okey. Di sini dia bentuk soalan lah, sama ada dia nak cari luas kawasan dia, kebun itu ataupun perimeter ataupun pagar yang diperlukan untuk memagari kebun tersebut, ataupun dalam kebun itu, dalam kebun segitiga itu, sebahagian dia telah ditanam oleh mungkin sayur, sebahagian dia ditanam dengan pokok buah-buahan. So dia nak tahu berapa peratuskah tanah dari tanah segitiga itu telah ditanam dengan pokok buah-buahan. Okey, di sini maksud kebat ya pelajar kita luar sana. Dengan kata lain, anda perlu visualkan perkataan itu kepada bentuk gambaran. Betul. Kalau itu bentuk segitiga, kalau dikatakan perasutan untuk menanam cili lah contohnya, Betul. adalah 70%. Jadi kita kena faham ruang tiga-tiga telah digunakan 70%. Yes, betul. Seronoknya matematik So sekarang. dalam segitiga yang dikatakan tadi, segitiga ada pelbagai. So anak murid perlu tahu, adakah dia segitiga sudut tegak yang diberi, sama sisi ataupun kaki sama. Itu yang cikgu kan maksudkan tadi. Ada cross. Betul. Maksudnya dia ada bentuk dan ruang, Yes. dia ada nombornya, peratusan yang ada di situ dan dia ada perkaitan. Yes. Ini yang dimaksudkan kebat dalam matematik kertas satu Betul. sebenarnya. Yang ada kaitan dengan kehidupan kita seharian. Jadi- Bukan lagi semata-mata dengan nombor. Dengan kata lain, dalam soalan itu, kata kunci ini perlu dicari terlebih dahulu. Betul. Baru boleh mencari jawapan. Betul. Mudah juga matematik ni Betul. sebenarnya kalau kita faham. Betul. Cikgu kan ada beberapa formula yang tips kita boleh bantu pelajar-pelajar kita luar sana hari ini. Mungkin Okey. kita boleh tunjukkan satu slide berkaitan dengan pengiraan Marilah yang kita, ada. Sama-sama ya. Sama-sama Mari kita kita pancarkan, kita tengok apa yang Cikgu Gan boleh kongsikan tentang tips untuk kita menjawab soalan dengan cara yang lebih sistematik. Betul. Ya kan Cikgu Gan? Boleh kita pancarkan di skrin ya untuk kita lihat. Sebab kadang-kadang kita lihat, ini mungkin contoh Yes. dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayunya Ya. sini. Ini adalah satu soalan yang saya akan bacakan bahasa Melayu lah. Okey, ya, Ustaz. Dia kata lebar sebuah segi 4 tepat ialah 14 cm. Okey, sekejap. Okey. Lebar sebuah segi 4 tepat, ini adalah berkaitan dengan bentuk dan ruang. Yes, betul. Okey, dan ini adalah nombor yang ada di sini. Betul. Okey, itu keyword saya ya. Yes. Okey. Dan dia kata berapakah panjang minimum, dia nak panjang minimum segi 4 tepat tersebut jika jumlah perimeter bagi 13 segi 4 tepat yang serupa ialah sekurang-kurangnya 1040 cm. Itu soalan dia. Okey, ini soalan pembacaannya. Betul. Yang Maklumat. pelajar kena Soalan. fokus di mana dalam soalan ni? Pelajar perlu tahu yang berwarna merah ini adalah maklumat. Kuncinya di sini. Kunci, yes, kata kunci. Bentuk Okey. apa yang diberi, Okey. 14 cm itu adalah wakil kepada bahagian mana. Lepas tu soalan dia adalah yang berada dalam petak warna biru. Okey, dia nak tahu minimum panjang yang diberi lebar, sekarang dia nak panjang. Tapi mungkin ada pelajar yang lebih tepat dengan Ya, sama segi tu. empat tepat. Betul. Kena jangan Betul. terkeliru Yes, bentuknya yes, di sini betul. kan. Yes. Berarti konkret perlu ada visualnya. Betul, asas. Itulah yang saya kata dari yang rendah tu.
sekolah rendah, menengah rendah. Dalam tingkatan 1, kenapa guru menekankan kita melukis bentuk-bentuk Betul, ini untuk supaya dia dah mendapatkan duduk kukuh dekat minda. Jadi tepat jangan disamakan dengan sama, Sama, itu. Nanti betul, akan akan menyebabkan perimeternya akan lari daripada kiraan. Betul. Okey, cikgu kan. So, Okey. kalau dengan pengiraan ni, perimeter, kita tengok pada formula cikgu kan berikan. Yes, Ini inilah contoh scene, perimeter. tepat. Okey, cuba berikan Perimeter sikit pengalaman. dia ada kaitan di bawah kita punya perkaitan tadi yang dia melibatkan perimeter. Kalau perimeter, apa itu perimeter? Anak murid kena tahu. Dia adalah ukulele. So sekeliling dia. Panjang dia saya wakilkan dia dengan X dan lebar dia yang diberi saya wakilkan dia dengan 14 yang memang dah diberi. So untuk dapatkan perimeter dia memang 2 kalilah. 2X tambah dengan Betul. X. Ataupun saya kata X tambah 14 saya 2 kalikan. Sama. So ini dia. Ini adalah yang telah saya tukarkan, transformasikan daripada ayat Kepada ke dalam bentuk grafik, yes, kepada supaya bentuk kami boleh grafik. visual Lebih seperti yang faham. Dr. Gats kata Tetapi tadi. dalam peperiksaan nanti Cikgu Gan, Okey. kita ada 1.85 minutes Betul. only. Yes. Jadi kita tak boleh nak melukis sebegini. Betul. So you have Just to lakaran. draw Lakaran. in Just your mind, letak. dalam fikiran kita. Yes, betul. Kerana saya nak tunjukkan Supaya jelas. Yes. Okey. Apa yang cikgu akan berikan? Ini semuanya di sini ditransferkan ke Betul. sini. Itu Daripada penting. Sini, kita letakkan nombor-nombor yang sepatutnya dan Betul. kita cuba lihat perimeternya dia ada di mana. yes. Okey. Itu penting. Bahagian inilah bahagian yang terpenting sekali sebelum anak murid teruskan kerja. Right. Okey. Ini pelajar-pelajar terluar sana ya. Kita faham. Yang paling utama dalam kita memahami konteks soalan ini, cikgu kan betulkan saya kalau saya silap Okey. ya. Satu cari kunci kata dan kemudian cari bidang apa yang cuba ditanya pada soalan itu dan kemudian kita akan cuba lihat di mana ada nombor-nombor yang berkaitan dengan pengiraan Betul. ini yang telah diberikan sebelum kita mencari nombor lain yang boleh kita hasilkan jawapan. Betul. Banyak lagi cikgu kan akan kongsikan bersama dengan kita untuk kita mantapkan lagi matematik kita dalam kertas 1. Dan jangan ke mana-mana. Kekalkan kedudukan anda, kita berehat seketika. Jom. Bersama kembali kita masih dalam kertas 1 matematik untuk membincangkan tentang tips dan juga strategi bagaimana untuk mencari kunci, kata kunci Betul. dalam matematik menggunakan bidang skop yang dah ada dan untuk kita kaitkan perkaitan antara kandungan soalan ini bagi mencari soalan sebenar dalam soalan yang ada itu. Betul. Kan boleh jelaskan. Tadi kalau kita dah huraikan, kita ambil maklumat ini, kita tukarkan pada bentuk visual Betul. untuk kita gambarkan kedudukannya. Di mana soalan sebenarnya? Okey, soalan dia nak tahu berapa panjang iaitu berapakah panjang bentuk segi empat tepat Okey. ini. Dengan yang diberi bukan setakat satu tapi dia beri 13 segi empat tepat yang serupa. Okey, dan ayat dia sekurang-kurangnya 1040 cm. Maka yang ini melibatkan ketaksamaan. Ini confuse, cikgu. Yes, cikgu betul. Kan? Di Betul. sini tersembunyi. Betul. Sebab kalau saya pelajar yang mungkin tak berapa alert tentang soalan, saya dah tak nampak yang ini, saya akan terus mengira berapakah panjang segi empat tepat jumlah parameter saja. Yes. Saya kira saja itu. Betul. Saya lupa yang 13 segi empat Ada. yang ada. Yes, soalan ada itu, ya? kemungkinan. Sebab itulah berlakunya daripada 4 pilihan kat sini, satu adalah merupakan jawapan yang betul Okey. dan yang 3 itu adalah pengganggu. Pengganggu. Supaya murid yang tak kukuh asas pengetahuan dia akan terperangkap oleh pengganggu ini. Bila cikgu akan pandang pada saya, seolah-olah saya lah murid yang sentiasa terperangkap tu ya. Mungkin cikgu akan ada Tak berani saya nak cakap macam cikgu akan ada bawa formula hari ni. Saya kata. Yes, Untuk kita ada, jelaskan. ada. Boleh kita pancarkan di skrin formula bagaimana mencari perimeter itu sendiri. Okey. Boleh kita pancarkan sekali ini. Okey. Skrin ya. Ini adalah formulanya. Boleh jelaskan cikgu kan? Okey, ini adalah raja yang asal tadi. So sekarang untuk mengingatkan diri saya adakan satu gambar lagi 13 segi Ini empat yang keluar 13 yes, betul. tadi. Betul. Okey. 13 segi empat tepat yang sama. So di sini penyelesaian kalau anak murid seorang memang dah sentiasa buat kerja, dia akan tahu 13 perimeter. Okey. Yang sekurang-kurang maksud dia ukuran tu mesti besar daripada 1040. Dia dah kaitkan dia bentuk dengan perkaitan. Okey. Dua bidang tadi. So dia mula selesaikan gantikan Di sini, perimeter dengan rumus. Dengan rumusan yang ada di Dan sini. seterusnya Rumus. adalah aritmetik untuk selesaikan. Okey? Okey, Pengiraan ikut saya rasa biasa. ini cikgu kan tak perlu jelaskan Betul, macam pasal anak mengira. murid semua pun dah Mereka dah faham. Sebab Betul. Kita bukan peringkat kita belajar, kita mengulang kaji sekarang Yes. ni.
Apa kesilapan yang kerap berlaku bila proses ini, langkah-langkah ini berlaku? Langkah-langkah ini Apa kesilapan yang kecil yang kerap pelajar tertinggal? Contohnya. Kita tengok slide yang seterusnya. Ada seterusnya. Ada, Yes. yes. Boleh Ada kita pancarkan slide seterusnya. Kita lihat seterusnya lebih untuk jelas tengokkan. apa yang kita nak maksudkan pada akhir. Okey, di sini anak murid seperti yang doktor kata tadi, dia nampak ini terus dia bahagi. Dia dapat 80. okey. So 80 tu dia terus tolak 14. Dia dapat 66. Itulah merangkap Inilah anak murid. kesilapannya. Ya, betul. Dengan kata lain, dalam matematik juga, Yes. berhati-hati Betul. memahami soalan itu penting juga. Dalam jalan kerja algoritma tu, Okey. selangkah yang kita matematik, yang anak murid yang dah mahir matematik tu, dia akan buat ikut prinsip Bockmas. Jangan skip. Yes, Ingat, Bockmas. jangan skip walaupun Bracket, satu. okey. Lepas tu darab, bahagi, tambah, tolak. Itu penting. Itu prinsip. Matematik adalah satu subjek yang dia sistematik dan sistematik. Dia mesti adil. Tak Dia boleh mesti ikut lari. langkah. Yes, dia tak boleh lari. Walaupun satu step sekalipun, Betul. walaupun satu Tak boleh bracket skip. sekalipun, itu akan mengganggu jawapan. Betul. Okey, next. Ini kesilapan telah berlaku. Okey, so ini pilihan dia, ini terperangkap. So seorang murid lagi dia dah tolak tu baru dia bahagi. Okey. So ini jawapan merangkapkan anak murid untuk memilih B sebagai jawapan. Okey. Dan seterusnya dia bahagi 80, dia tolak 13 kerana dia dah lupa yang sisi yang diberi adalah 14 tapi dia ambil yang 13. So ini jawapannya. So, jawapannya adalah Memang ada setiap kalau ada ini kesilapan. walaupun silap sekalipun. Betul, ada pilihan jawapan. Ini kadang-kadang saya minta maaf lah kalau saya bagi contoh yang macam waste. Betul. Sesat macam mana dia akan tunjuk jalan juga walaupun salah. Yes. Lambat dan cepat. Yes. Ini akan berlaku dalam matematik pengiraannya. Betul. Okey, ini contoh kalau kamu kira salah sekalipun jawapannya tetap ada juga dalam pilihan. Betul. Bukan jawapan yang tepat. Betul, untuk memerangkapkan anak murid yang memang tak mahir. Ataupun saya tak, ketawa pada diri sendiri sebenarnya. Ini kerana pernah berlaku terperangkap pada kita 13. bila kita buat matematik. Kita merasa kata, wow, aku dah kira dengan betul. ada Dapat jawapan, tapi jawapan salah. Rupanya salah. Abang Okey. tertipu dia. Dengan kata lain. Jadi Okey. ini caranya. Satu kita dapatkan, kita dah skop-skopkan cara pengiraan. Ini pengiraan yang salah. Betul. Pengiraan yang betul Cikgu Gan ada bawa kepada hari ini. Tadi yang ke depan tu. Yang ke depan. Cuba balik semula pada slide. Kita pancarkan semula slide yang awal tadi untuk kita pancarkan. Kita lihat ini langkah-langkah yang tepat. Yes, yang tepat. Pengiraannya. Betul. Kita bezakan. Yes. Yes. Bila bezakan bagaimana berhati-hatinya pengiraan itu dibuat. Cikgu Gan boleh jelaskan sedikit. Okey. So ini perimeter ikut Bockmas kita akan bahagi. Okey, kerana ini bahagi kita bawa lah, kita operatekan. Kita kata operasi 13 darab ini bawa ke sebelah sini untuk ke sebelah kanan untuk dibahagi. 1040 bahagi 13 dapat 80. So 2 pula dibawa ke sebelah kanan untuk dibahagi jadi 40. Dan seterusnya 40 tolak 14 dapat 26. Cikgu Gan, dalam studio ni semua angguk kepala. Semua angguk-angguk kepala. Oh, macam tu cara kira rupanya. Ada juga saya bawa satu lagi yang kalau anak murid dia tak tahu formula, tak tahu nak buat cara macam mana kita nak pilih jawapan yang tepat. Mari kita tengok slide. Ada jawapan? Ada. Sini. Itu untuk saya lah. Kalau Kita tengok slide yang lain. Okey, kita tengokkan. Kita tengok slide yang lain. Slide kita pancarkan sekali lagi. Untuk lihat apa yang akan berlaku andai kata kita tiba-tiba sedikit terganggu. Betul. Bila kita mengira. Yes, Dan betul. kita tengok semula formula yang bakal kita tengok. Yang itu tanpa formula. Tanpa formula. Tanpa formula. Ini jalan paling mudah. Tapi Yes. jangan ambil jalan-jalan mudah kan. Kita tak mau mereka ambil jalan cara mudah. Cuma gunakan kemahiran yang kemahiran ada mengira untuk dulu. cara menyimak jawapan anak murid. Okey. Kalau dah habis, selalu di dalam matematik nak skor, satu cara tak cukup kerana kita perlu cara yang kedua untuk menyimak jawapan kita. Sama menyimak jawapan ada dua cara. Satu, sama ada kita ambil nilai yang sudah kita dapat tu untuk ganti ke dalam situasi dan semak. Dan satu lagi kita guna kaedah lain untuk menyimak. Inilah kaedah lain Ini telah saya kaedah bawa. lain yang cikgu akan bawakan untuk Yes. sama betul ataupun silap. Okey. Yes. Silakan. Contohnya jawapan A adalah 26. Saya ganti dia dalam formula. Saya dapati jawapan dia adalah 1040. Ini jawapan yang sebenarnya, kan? Ini jawapan yang sebenar, Yang 26. sebenar, okey. Inilah maklumat yang diberi dalam soalan. Ya. Okey. Okey. So saya cuba dengan B. B jawapan dia ialah 33. Bila saya ganti dia memang lebih. Okey. Okey. Dan C pun memang lebih Okey. daripada 1040. Yang- D bila saya ambil jawapan D 66, saya ganti dalam formula pun saya akan dapat lebih dari 1040. Tapi manakah satukah merupakan jawapan? Kita patah balik pada soalan. Soalan kata minimum. Okey. Perkataan minimum. So semua ini memang dia fulfill dia punya spek soalan tu. Okey, lebih dari 1040. Tapi soalan tu Yang nak paling minimum. minimum. So 66543326 kat sini
semua dia layak. Tapi yang mana minimum? Doktor, cuba teka. Alamak, saya yang kena pula. Yang mana satu minimum? Okay. Minimum itu maksudnya paling kurang lah. Yes, paling kecil betul, kan? betul. Saya pegang pada yang paling kecil lah. Yes. Kalau saya pergi A, betul ke salah? Yes. Betul, You are right. You are Dia right. kata ini jawapannya. Yeah. Tapi sebagai pelajar, bila kita buat kiraan, kita dah tertinggal kefahaman tentang minimum. Kita Yes. menyebabkan kita Yes. terus Terus pilih jawapan yang lain. pelajar luar sana kena hati-hati ya, sebab kesilapan anda juga akan membawa kepada jawapan yang ada dalam pilihan. Betul. Kerana semua tu memberi yang lebih. Dari Tetapi kalau kita faham tentang perkaitan dan soalan, ada kunci katanya adalah minimum, maka kita akan kembali berfikir. Oh Betul. bukan, ini bukan minimum. Yes, betul. Sebab 1040 adalah minimum. Banyak yang kita nak pelajari, kita nak kongsi dengan anda tentang tips-tips yang Cikgu Gan. Yes. Tapi kita ada rakan kita, guru kita pada Negeri Sembilan. Okey, mari. Okey, boleh kita panggil mereka bersama. Yes. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Azmi di talian sekarang ini. Okey, Cikgu Cikgu Azmi, apa khabar? Alhamdulillah, baik, sihat. Kita sedang berhubung dengan Cikgu Azmi melalui Skype. Dan Cikgu Azmi, kami di studio sekarang ini, saya ada Cikgu Gan. Pakar hebat, 30 tahun Cikgu Azmi dalam matematik kertas 1 dan kertas 2. Orang yang betul-betul pakar, termasuk ADMAT salah saya. Itu kepakaran Cikgu Gan. Cikgu Azmi juga merupakan seorang guru tiup yang selalu, cikgu tiup yang selalu memberikan tips melalui dalam talian Cikgu Azmi ya. Dan saya yakin Cikgu Azmi dah mengikuti perbincangan saya dengan Cikgu Gan sebentar tadi. Kita melihat kepada kertas 1 secara keseluruhan dengan skop yang ada yang telah diberikan oleh Cikgu Gan. Kita ada bentuk, kita ada ruang, kita ada nombor, kita ada perkaitan. Cikgu Azmi kerap berdepan dengan soalan-soalan daripada pelajar di seluruh negeri melalui YouTube. Ya. Apa yang Cikgu Azmi kerap pick up soalan-soalan yang mereka gagal menjawab dengan betul dalam soalan kertas 1? Silakan. Ya, silakan Cikgu Azmi. Boleh ulang balik soalan tadi? Okey, boleh saya ulang. Okay. Kita dalam keadaan zaman yang digital menggunakan Skype. Cikgu Azmi, saya huraikan sekali lagi ya. Bila Cikgu Azmi berdepan dengan para pelajar melalui talian Cikgu Azmi ya, kadang-kadang pelajar akan kemukakan soalan pada Cikgu Azmi melalui YouTube itu sendiri. Ada tak beberapa soalan yang boleh diberikan contoh kepada pelajar kita yang akan menghadapi SPM, masalah-masalah mereka hadapi dengan soalan-soalan kertas 1 itu? Baik, terima kasih. Biasanya apabila saya buat live di YouTube dan juga di Facebook, ramai pelajar rata-ratanya akan bertanya soalan konsep daripada menengah rendah. Okey. Sebab biasanya mereka ni dah terbiasa dengan form 4 dan form 5. Mereka lupa bahawa di dalam SPM, kita satu umpamanya, memang ada topik menengah rendah yang ditanya. Okey. Jadi mereka terlepas pandang untuk ulang kajian itu. Jadi kebanyakan yang pelajar yang bertanya dengan saya dalam live ialah soalan asas menengah rendah. Contohnya macam indeks, macam ketasamaan. Sebab sampaikan ada yang mereka kata, cikgu boleh tak topik ni dikeluarkan pada SPM? Sebab dah lama dah ditinggal. Mereka sangkakan yang ditanya form 4 dan form 5 saja. Tetapi mereka silap. Sebenarnya dalam SPM, topik form 1 hingga form 5 itu ada ditanya. Jadi tak salah. Tadi Cikgu Gan juga tegaskan perkara yang sama bahawa form 1 sehingga form 5 perlu kita master. Ya, betul. Itu asas Betul. yang tak boleh kita lupa. Kalau tak boleh menjawab soalan. Itu Cikgu Azmi. Jadi biasa apa pelajar kemukakan lagi masalah mereka melalui talian? Yang selain daripada biasanya yang mereka kemukakan ialah mereka nakkan kaedah pantas. Sebab dalam kertas 1 isu utama adalah masa. Okey. Selalu mengeluh sebab tak cukup masa. Sebenarnya masa tu memang dah cukup. Cuma teknik kita menyelesaikan soalan itu dengan kaedah yang pantas menggunakan kalkulator. Yang tu mereka kurang mahir. Itu antara isu yang kita bincang dalam YouTube. Dalam YouTube ya. FB. Okey, anda boleh terus mengikuti penerangan dan tips yang diberikan oleh kedua cikgu hebat kita, Cikgu Gan, Cikgu Azmi melalui saluran YouTube masing-masing. Cikgu Gan juga memiliki YouTube yang berbincang. Betul. Di saluran mana Cikgu Gan? YouTube atas nama saya, Gan Feiting. Gan Feiting. Kita mengikuti penerangan-penerangan Cikgu Gan mengenai tips-tips yang berguna. Cikgu Azmi juga ada di sana. Okey Cikgu Gan, kesilapan yang terlepas pandang yang kita panggil silly mistake lah, careless mistake yang kerap berlaku dalam menjawab kertas 1. Untuk anak murid. Anak murid. Memanglah seperti yang Cikgu Azmi kata tadi, yang asas. Yang asas. And then anak murid kita zaman sekarang ni, kerana mereka ini adalah budak-budak kios. Yang dia pegang handphone gadget dia is by swiping. So nak membaca tu kurang.
Okey, nak laju. Yes, dia nak laju. Semua So nak bila cepat. dia nampak dalam matematik bagi dalam minda mereka ada kaitan dengan nombor saja. Situasi tak ada. So bila soalan bersituasi diberi, mereka mengambil masa yang lama untuk baca. So tips saya untuk anak murid, bila baca satu-satunya soalan, apabila anak murid baca buat kali pertama, dah terlintas maklumat, tajuk apa maklumat dia, apa yang nak tanya. So terus selesaikan. Okey, ini yang saya nampak tentang apa yang dimaksudkan dengan matematik sebenarnya. Matematik bukan nombor semata-mata. Betul. Cikgu Azmi setuju dengan saya ya? Matematik bukan nombor semata-mata, ada perkaitan dari segi kandungan berdasar kepada huraian dan bahasa di situ. Betul. Kena faham. Betul. Sebab ada kunci kata yang tidak ditunjukkan dalam nombor, Betul. ditunjukkan dalam perkataan. Betul Cikgu Azmi? Ingin menambah di sana. Silakan Cikgu Azmi. Cikgu Azmi ingin menambah di sana, silakan. Okey, baik. Trend sekarang, situasi soalan dah berubah. Dia lebih melibatkan situasi kehidupan sebenar harian. Okey. Jadi pelajar mesti mengetahui pengetahuan umum. Okey, kadang dalam soalan tu melibatkan rajah tu melibatkan objek yang ada di sekeliling kita. Yang tu kita kena tahulah. Jadi kena alert. Betul. Asas betul. kena kuat. Betul. Tadi cikgu Gan ada ceritakan, bagikan contoh tentang mengukur kebun. Tiga Betul. segi. Itu rapat dengan kehidupan seharian kita, apa yang kita ada. Jadi itu juga bagaimana cara proses visual. Cikgu Gan, Cikgu Azmi, kelemahan pelajar dalam visual soalan kepada bentuk, kepada grafik bila membaca soalan. Ada bertemu di mana-mana dalam YouTube? Seperti dalam YouTube dan juga di FB, kebanyakan soalan yang melibatkan rajah, melibatkan graf. Umpamanya graf lah yang paling penting. Yang paling utama dijumpai graf. Mereka ni mengalami masalah untuk mentafsir graf. Begitu juga dengan macam statistik. Okey, graf, bar sebagainya, carta pie. Ada pelajar, bahkan saya rasa ramai pelajar yang mengalami masalah untuk mentafsir maklumat daripada graf. Itu adalah satu punca yang ketara sekarang ni. Jadi ada tips tak untuk kita memahami graf? Supaya senang untuk membuat analisis, mencari jawapan dalam graf. Biasanya kita kena kembali pada konsep lah. Kalau macam saya akan ajar pada pelajar saya, kita kembali pada konsep. Sebab bila konsep itu kukuh, apa juga rajah yang datang, insya-Allah pelajar boleh jawab dengan baik. Okey, Cikgu Gan ingin menambah memahami graf. Saya pun kadang-kadang takut juga dengan graf ni. Sebab graf ni dia tidak ada banyak perkataan. Kalau di bawah statistik, anak murid dah mula seawalnya tingkatan 1. Mereka dah diperkenalkan tentang graf garis, pictogram, and then bar chart. So mereka kena tahu bagaimana data dikumpulkan, bagaimana dia diwakilkan oleh gambar rajah. So apabila gambar rajah diberi, mereka boleh transfer balik kepada data. So di sinilah pengukuhan berlaku. Kalau andai kata anak murid dia tercicir di bahagian ini, tiba-tiba satu rajah diberi, sememangnya tak jadi. Akan bermasalah. Betul. Jadi berhati-hati kepada adik-adik pelajar di luar sana. Anda berhati-hati bila membaca soalan. Kena ingat, ini tips yang paling besar kita peroleh pada hari ini. Kena master untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jangan tinggalkan. Jangan berarti kita mahir dan tingkatan 5 tingkatan 4, kita ketinggalan. Jadi apa salah, masih ada ruang dan masa ini, kita belik-belik sedikit, lihat kembali. Betul. Sebab itu asas kita boleh memahami dan faham skop yang ada. Dan untuk soalan kertas 1 ini, masa 1.5 minit bagi satu soalan. 1.8. Jangan menung lama-lama. 1.8. Yes. 1.8 minit bagi satu soalan. Jangan menung lama-lama, cikgu ya. Jangan menung lama-lama, terus pada soalan mencari kata kunci yang tepat. Cikgu Azmi, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami pada hari ini dalam segmen Matematik Kertas 1. Seringkas mungkin, motivasi untuk pelajar kita di luar sana. Saya punya nasihat untuk pelajar di luar sana, walaupun kita sekarang berdepan dengan pembelajaran norma baru, jangan patah semangat. Kita anggap ini sebagai cabaran dan yakinlah insya-Allah kita mampu berjaya walaupun kita berdepan dengan situasi yang sangat sukar sekarang ini. Terima kasih Cikgu Azmi. Terima kasih. Saya doakan semoga pelajar Cikgu Azmi di sekolah sekarang ini betul-betul bersedia dan gembira, dan kepada pelajar di luar sana, ini masanya untuk kita buktikan bahawa kita benar-benar menghargai jasa dan pengorbanan guru kita dalam mendidik kita menjadi seorang pelajar yang terbaik. Cikgu Gan, seringkas mungkin untuk pelajar-pelajar luar sana, seluruh Malaysia menonton kita sekarang. Gunakan waktu PKP ni, yang anak murid duduk di rumah, untuk belajar. Buat group discussion sendiri, untuk buat meet sendiri. Bentukkan group, and then di luar waktu online class anak-anak murid sekalian, anak murid boleh buat perbincangan tajuk. Dia senang. Matematik is easy. Tanpa matematik, bukan hidup.
Itu dia. Itu dia. Sebab matematik merupakan sebahagian daripada kehidupan kita seperti juga sains. Matematik dan sains merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan nombor, baca dengan teliti, kena faham dalam soalan itu ada kata kunci yang boleh membantu anda menjawab jawapan anda. Dan ingat, dalam zaman pandemik COVID-19 ini, gadget mainkan peran penting untuk kita terus sukses dalam membina strategi ke arah mendapat SPM yang cemerlang. Terima kasih Cikgu Gan kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Cikgu Azmi kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan kita akan terus ke segmen kedua iaitu segmen bersama dengan kaunselor. Kalau tadi Cikgu Gan bercakap pasal gadget, kita nak sentuh pasal gadget juga. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di kelas kita misi menjelang 60 hari SPM bersama saya Dr. Gas dan kita dah banyak dapatkan tips berkaitan dengan matematik kertas 1 daripada Cikgu Gan dan Cikgu Azmi yang nun jauh di Negeri Sembilan sanggup bersama Skype untuk kita berikan tips kepada anda pelajar kerana kami pastikan anda benar-benar tenang dan boleh menjawab soalan matematik kertas 1 yang dikatakan killer subject. Kononnya dengan tips yang ada ini mungkin akan memberikan anda beberapa panduan yang berguna. Dan tadi kita menyentuh tentang gadget. Gadget boleh mainkan peranan dalam bantu anda pembelajaran hari ini di zaman digital online sekarang ini. Hari ini kita akan bersama dengan kaunselor. Seperti biasa kita akan jemput kedua-dua kaunselor kita pada hari ini untuk kita membincangkan tentang gadget dalam kehidupan seharian. Anda pegang gadget sekarang ini kan, pegang handphone kan. Kita persilakan Abang Zul dan juga Cik Su. Assalamualaikum. Apa khabar semua adik-adik? Apa khabar? Sehat Alhamdulillah. Ramai pelajar luar sana menanti Abang Zul sebenarnya. Ya, kenapa menanti hari-hari saya? merindu Abang Zul. Saya dikatakan Abang Zul ni boleh memberikan mereka tips yang macam-macam. Dan hari ini Abang Zul ada bawa tetamu. Saya bawa tetamu, ni dia Cik ni Puan Suraya tapi saya panggil dia Cik Su. Saya pun nak panggil Cik Su jugalah ya. Tadi saya perkenalkan dengan panggil Cik Su. Sudah berpunya ya. Sudah berpunya. Okey, tidak mengapa. Kita mencari kemahiran dan kepakaran daripada Cik Su. Cik Su akan kongsikan sesuatu pada hari ini. Yes, hari ini kita akan kongsikan tentang penggunaan gadget dan media sosial secara sehat. Okey, itu perkara yang penting kerana zaman digital. Itu keperluan hari ini. Zaman digital hari ini anak-anak di tangannya memang ada. Ini contoh gadget yang paling mudah. Ada di tangan, manfaatkan dengan cara yang lebih bagus. Saya tak nak kacau. Ini perbincangan sangat-sangat bagus. Berikan manfaat. Kita tinggalkan perbincangan ini kepada Abang Zul dan juga Cik Su untuk teruskan dengan apa pentingnya gadget sebenarnya. Okey, kita bersama dengan Abang Zul. Terima kasih Dr. Gas. Hai, apa khabar adik-adik Malaysia semua? Semua sihat-sihat. Hari ini saya bawa buah tangan baru, bukan saja buah tangan tetapi bawa Cik Su dalam studio kita. Dan hari ini kita akan kongsikan berkaitan tentang kepentingan gadget semasa pandemik COVID-19 ini. Saya rasa itu adalah lebih 100% keperluan gadget hari ini. Antara guru dan pelajar nak calon peperiksaan pasti akan tertumpu kepada gadget. Hai Cik Su, selamat datang. Apa khabar? Sihat, Cantik berseri baju baru ke? Tak adalah. Saya teringat. Okey Cik Su, selalu hari pelajar, terutama dalam situasi pandemik COVID-19 ini, sangat memerlukan gadget. Betul. Apakah kepentingan gadget ni Cik Su? Kalau kita tanya, ini kepentingan macam-macam lah. Tetapi saya nak menjurus kepada keperluan dari aspek pengajaran dan pembelajaran. Okey, ya Cik Azizul, bila kita tahu ya sekarang bila sekolah ditutup, semua pembelajaran berlaku di rumah. Jadi gadget ni salah satu peranan pentingnya adalah menghubungkan antara pelajar dengan guru-guru dan juga rakan-rakan. Di sekolah tak boleh pergi sekolah, so di rumah kita boleh juga berhubung. Salah satu medium pembelajaran yang terpenting ketika ini. Jadi gunakan gadget ni sepatutnya dengan yang lebih baiklah supaya manfaat itu dapat kalau kita katakan dalam situasi pandemik COVID-19 hari ini, kita nampakkan macam-macam dan kita percaya bahawa tak semua mendapat akses internet yang penuh. Itu satu isu lah apabila sekolah ditutup, bila contoh di pedalaman. Macam mana kita nak tingkatkan kecekapan pelajar kita? Pada masa kini kan kita lihat bagi pelajar yang susah nak dapat online atau nak buat kelas grup. Jadi salah satu alternatif yang boleh dilakukan adalah membuat rakaman apabila dia pergi mungkin ke bandar, buat satu dia download siap-siap. Download siap-siap bahan-bahan bila tu. Bila balik nanti dia boleh ulang kaji sebab bukannya satu halangan untuk itu belajar salah satu bila kita tak ada terutamanya pelajar yang di luar bandar atau yang tidak dapat akses internet yang penuh Kita satu download dulu. Kisah teringat kisah yang panjat pokok kerana
cukup nak sebab nak dapatkan talian akses internet tu itu kan? susah. So itu salah satu bahawa gadget tu sangat penting lah dalam proses pembelajaran pelajar-pelajar. Jadi apakah peranan ibu bapa? Pastinya hari ini apabila Ya. anak-anak sikit-sikit nak tengok telefon, sikit-sikit nak telefon atas alasan kata belajar cikgu online. Ada Ya. pula yang letak kemudian tak ada kat dapur, kat luar bermain. Cikgu pun tengok ada gambar dinding aja kan. So bagaimana peranan ibu bapa di rumah? Saya pasti ibu bapa ada sama mendengar apa siaran kita dalam misi 60 hari menjelang SPM ini. Nasihat sedikit ataupun panduan bimbingan kepada ibu bapa yang sedikit memerlukan Okey, tips. contoh macam saya sendiri seorang ibu kan. Jadi salah satu yang boleh kita gunakan, kita downloadkan siap-siap aplikasi yang diperlukan Kita kat oleh tempat kerja, anak-anak. kita downloadkan siap-siap. Kita Maklum downloadkan internet siap-siap free kan. internet free Begitu. sebab kebanyakan anak-anak ni talian bilnya pun Terutama kita yang anak-anak bayar. kita yang sedang menduduki peperiksaan ni, Cik Su. Salah satunya adalah untuk anak-anak kita perlu downloadkan siap-siap aplikasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan kalau Itu kalau satu. kalau ibu bapa sedar kesengsaraan anak-anak kita yang sedang nak menduduki peperiksaan ini, maklum aja tak lama lagi kan. Ya, betul. Jadi mungkin ibu bapa kena memainkan peranan penting. Maknanya kalau contohnya sejarah macam tadi Cikgu Gan kata dengan Dr. Gas, kepentingan gadget dan media sosial ini untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi bagaimana agaknya kalau Cik Su kata tadi kat tempat kerja mak bapak, bukan tempat kerja lah kalau bukan salah guna pejabat pula kan, membantu anak-anak untuk meningkatkan. Mungkin mak bapak kena kat rumah, ibu bapa kena menjadi sebagai guru di rumah. Ya, betul. Membimbing. Kadang-kadang anak-anak ni melihat ibu bapa ni sebagai idol. Jadi gunakan gadget tu di depan anak-anak tu dengan cara yang berguna lah. Kadang-kadang kita jangan tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Boleh nak ber-TikTok, kita tahu Kena ini kawal. salah satu kena Kena kawal. kawal. Kadang-kadang bila kita stres belajar kan, TikTok pun salah satu sebenarnya boleh mengurangkan sedikit tekanan. Dan kadang-kadang kita kena ingat adik-adik kita, pengguna-pengguna gadget dan media sosial ni kadang-kadang melayari up status macam-macam, kadang-kadang membawang, tentulah kan, putus cinta ke benda-benda. Ya, itu salah satu yang sepatutnya yang seharusnya dielakkan. Kadang-kadang Body bila shaming, pendedahan diri ada terlalu yang buat banyak body pun shaming. salah satu isu yang perlu dilihat supaya anak-anak ni tidak terlalu mendedahkan diri sangat kan dalam media sosial. Apa kesan psikologi? Kalau seandainya contohnya lah sunyi, masukkan satu gambar, harap semua orang puji, rupanya kena kecam. Itu Lepas namanya tu body murung. shaming tu. Yes. So salah satu perkara yang perlu bila kita upload gambar kita perlu bersedia untuk menerima risiko kecaman. Itu salah satu. Ramai netizen dan bawang-bawang Rangers ni kan? Betul. Kadang-kadang itu jugalah salah satu risiko yang anak-anak pelajar, terutama yang sedang menduduki SPM, perlu menjaga aspek psikologi. Jangan terdedah diri dengan aspek tekanan. Kadang-kadang tekanan, kemurungan ni kita yang cipta. Apabila kita upload status tu tanpa kita fikir kesan baik dan buruknya. Dan Cik Su, saya nak bagi tahu laporan digital pada tahun 2018 menyatakan bahawa Malaysia mencapai ranking yang ke-9 penggunaan media sosial yang tertinggi di dunia. Okey. Daripada kadar itu, sebanyak lebih kurang 24 juta penduduk Malaysia aktif menggunakan media sosial. betul. Dan kena ingat, Cik Su tadi dah beritahu the do's and the don'ts berkaitan tentang penggunaan media sosial. Kepada adik-adik di luar sana, kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia dan Komunikasi 1998 lah, Yes. yang menyekat supaya pelajar-pelajar ni tahu bahawa sekiranya anda salah guna gadget, kesan buruk akan berlaku Section kepada anda. 233 menyatakan bahawa bagi mereka yang terlibat dengan jenayah cyber, bully, body shaming dan sebagainya, anda boleh dikenakan hukuman sebanyak 50,000 atau penjara tidak lebih daripada setahun atau kedua-duanya sekali. Cik Su masa tidak ini mencemburui kita. Jadi satu harapan Cik Su mungkin untuk adik-adik yang sedang menyaksikan Okey, harapan saya supaya pelajar-pelajar di luar sana gunakan gadget ni semaksimal mungkin dalam proses pembelajaran dan pengajaran, dan pastikan anda terus belajar di rumah, kekalkan selamat dan kekalkan jarak lah. Cik Su. Ya, saya. Oh, Cik Su ada kat sepuas saya mencari Cik Su Abang Zahri. Saya tak nampak lah kan bila bawa perempuannya Cik Su. Cik Su ni, saya ni suka sangat dengan main
PUBG ni, Cik Su ni semua ni. Tapi Ini notanya hayal. sebelah kiri ni macam mana saya nak tahu. So, ada tak cara supaya saya boleh masukkan nota saya dalam sambil-sambil saya main ni? Boleh Bagaimana? sebab kita banyak aplikasi di dalam gadget. Salah satunya kita boleh to-do list. Itu salah satu yang saya sendiri menggunakan to-do list supaya kita tak tertinggal homework. Jadi pelajar-pelajar boleh masukkan to-do list tentang homework dan juga boleh masuk kita ada Microsoft Office yang boleh dimasukkan di dalam gadget. Maksudnya sambil saya main PUBG ni, saya boleh faham waktu saya kena belajar. Ya, betul. Nota yang akan timbul. Ya, Kalau cikgu betul. bagi alert apa, saya boleh baca di sini. Boleh, semuanya boleh. Saya Salah akan satu. menjadi seorang pengguna digital terbaik selepas ni. Tegas. Ya, saya. Ada pesanan daripada Dr. Amelina daripada United Kingdom. okey. Doktor kita Jauh yang dapat tu. dia titipkan benda ni untuk calon peperiksaan kita. Dia kata macam mana nak kawal, dia kata apabila belajar maklum majulah terdedah dengan media sosial dan sebagainya, tutup telefon pintar dan media sosial, tetapkan had masa untuk bersosial menggunakan gadget anda penggunaan dan masa. pasang dia kata dan pasang masa tempoh tertentu pada skrin untuk memastikan bahawa kita tumpu terus fokus pada Saya setuju. Jadi ini masanya kepada pelajar kita luar sana, Cik Su buat jadual. Ya, Cik Su ada betul. nasihat untuk mereka tentang penjadualan ini bagaimana? Ya, sekarang kita ada aplikasi banyak. Tak perlu dah guna kertas, tulis. So gunakan handphone anda, gadget anda semaksimal mungkin. Buat jadual di dalam to-do list yang telah ada apps banyak kan. So gunakan dengan sebaik Anda mungkin. pakar digital, anda lah merupakan milenial yang sentiasa bersama dengan alam digital sekarang ini. Cari aplikasi terbaik untuk pastikan agar kita sentiasa on track dalam menghadapi SPM 2020. Terima kasih Cik Su. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selesaikan masalah saya. Dah pening sebagaimana ni. Peminat saya, setia kan? saya tolong. Terima kasih Abang Zul. Terima kasih kerana terus bersama kami. Jangan lupa kita ada segmen ketiga. Segmen apa? Kita nak berhibur seketika. Jangan ke mana. Terus bersama kami di Islam. Bersama kembali dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kelas kita Misi Menjelang 60 Hari bersama saya Dr. Gaz. Dan kalau tadi kita dah bincang bagaimana gadget boleh membantu kita untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita dalam kita menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjelang tak lama lagi. Jangan risau, walaupun pandemik COVID-19 sekalipun, kalau kita ada keyakinan dalam diri kita. Kaunselor pernah bercakap tentang implisit, bagaimana kita menjaga intrapersonal kita untuk kita menjaga, mengawal dengan emosi kita agar sentiasa tenang. Dan juga tadi kita bercakap pasal gadget, bagaimana kita menggunakan gadget untuk kita menjadualkan cara kita belajar dengan cara betul. Jadi semua ini adalah kemudahan-kemudahan untuk kita bawa kepada benda yang positif. Anda pelajar yang bijak, kita gunakan perkara ini dengan cara yang positif untuk kita pastikan SPM dalam genggaman. So, hari ini nak buat apa? Jangan lagi mana-mana tahu, kita ada lagu. Kita bawa lagu penyanyi yang cukup hebat. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang akan memberikan inspirasi kepada kita. Kita persilakan dalam studio, Syaidatul. Alamak, silau mata saya sekejap. Bukan main lagi. Apa khabar Syaidatul? Alhamdulillah sihat. Kita pernah jumpa Syaidatul dan Syaidatul juga merupakan seorang pendidik Betul. yang sedang mengajar di sebuah sekolah. Dalam mata pelajaran apa yang sedang mengajar? Saya mengajar mata pelajaran matematik dan juga bahasa Matematik. Inggeris. Jadi hari ini kita bercakap pasal kertas matematik, kenalah dengan Kena. bidang. Betul. Nampak aura tu orang matematik kan. Dan hari ini Cikgu Syaidatul akan menyampaikan sebuah lagu. Yang berjudul Janjiku. Bila sebut pasal janji ni, janji pada siapa? Saya tu ada janji dengan siapa tak? Setakat ni saya terikat pada janji dengan ibu bapa lah. Ibu bapa itu perkara paling betul. utama. Kita pegang janji pada ibu bapa dan jangan lupa janji kita pada guru. Betul. Sebab kita guru telah berikan segala pengorbanan, telah memberikan kita motivasi yang cukup mantap. Kita nak balas dengan apa? Balas dengan kejayaan. Kejayaan. SPM adalah merupakan kunci kejayaan untuk mencapai cita-cita kita dan juga kalungan kita boleh berikan kepada guru kita sebagai tanda terima kasih kerana membantu kita. Betul. Syaidatul dah bersedia? Sudah. Saya pasti lagu ini cukup hebat untuk mereka. Jangan ke mana, teruskan berhibur dengan Syaidatul. Terimalah. Berdebar hati meronta, benar ku ingin berjaya, tunaikan harapan janji untuk ayah bundaku tercinta. Dan bila banyak dugaan yang berlaku, terkadang hampir patah semangatku, mujur bangkit semula, kembali mengatur langkah. Inilah pelita
Wow. Ini kalau tak berjanji lagi, tak tahulah nak cakap bagaimana kan. Dah betul. sampaikan kepada anda pentingnya untuk kita menyampaikan perasaan kita. Betul. Jadi apa-apakah kita lakukan sekalipun, bila kita berjanji, kena tunaikan. Kena tunaikan. Ada janji tak tunai ke? Setakat ni alhamdulillah semua tertunai. Semua tertunai dengan baik. Kena Tunai. pastikan bila anda melakukan sesuatu, ini merupakan titik pertama dalam kita membuktikan bahawa apa yang kita janjikan kepada bapa kita, apa yang kita janji kepada guru kita, janji pada diri kita itu juga Betul. mampu kita realisasikan. InsyaAllah. Ada sesuatu nak sampaikan kepada pelajar kita di luar sana yang mungkin dah berdebas kan, makin menghampiri SPM. Betul. Silakan Syazwa. Okey, sempena dengan lagu Janjiku ini, cikgu ingin beritahu kepada semua bahawa kalau kita ada apa-apa dugaan, cabaran, kalau kita pernah gagal dan sebagainya, janji pada diri kita, janji pada ibu bapa kita, janji pada guru-guru kita untuk kita berjaya, mesti kita tunaikan. Itu dia. Terima kasih Syah Datul. Saya cukup suka dengan seni kata lagu Janjiku kali Betul. ini. Dan ingat ya, jatuh itu sakit. Sakit itu bukan perkara yang kekal. Sakit itulah semangat untuk kita berjuang. Betul. Sebagai terus dapat mendaki ke puncak kejayaan. Dan sebagai sebelum kita akhiri segmen kita pada hari ini dan kelas kita pada hari ini, ingat satu perkataan Dr. Gaz ingin pesan kepada anda. Don't wait for the moment, you create the moment. Kita jumpa lagi dalam kelas kita menjelang SPM 60 hari. Tak lama lagi di masa akan datang ya. Seterusnya ya. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Nak ke mana lepas ni?